Kalau cerita pasal nurse racun pasien ni tersebar, hospital ni berisiko menghadapi tuntutan saman dari keluarga pesakit. Macam yang kita tahu, kalau kes yang melibatkan nyawa orang ni, saman dia bukan sikit-sikit. Charlie pula bukannya dah bunuh seorang dua pesakit je. Dia dah bunuh ramai orang kot. Jadi pihak hospital memilih untuk buat senyap je pasal apa yang Charlie dah buat. Dan diorang cari satu alasan yang remeh untuk pecat Charlie. Hai, Assalamualaikum. My name is Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Baru ni Nas ada tengok satu dokumentari yang bertajuk Capturing the Killer Nurse di Netflix. Dokumentari ni ialah tentang seorang pembunuh bersiri yang bernama Charles Cullen, dan Charlie ni menggunakan posisi dia sebagai jururawat untuk membunuh mangsa-mangsa dia. Sepatutnya nurse ni ialah kerja dia kena jaga pasien, dia kena tolong rawat sampai pasien tu sembuh kan. Tapi Charlie ni tak. Dia akan bunuh mana-mana je pasien yang dia rasa patut mati. Sepanjang 16 tahun karier Charlie sebagai seorang jururawat, jumlah korban dia yang dikenal pasti ialah seramai 29 orang. Tapi berkemungkinan jumlah sebenar korban Charlie ni mencecah ratusan orang. Jumlah sebenar mangsa Charlie ni tak dapat nak ditentukan sebabnya Charlie sendiri pun tak tahu dah berapa ramai orang yang dia dah bunuh. Jadi macam mana dia boleh bunuh orang sampai banyak macam tu? Kalau korang berminat dengan cerita ni, korang kena tengok video Nas sampai habis. Let's jump into today's story. Charles Edmund Cullen dilahirkan pada 22 Februari 1960 di New Jersey, Amerika. Ayah Charlie meninggal masa dia masih lagi dalam kandungan ibu dia, manakala ibu Charlie pula meninggal semasa dia berusia 17 tahun dalam satu kemalangan jalan raya. Selepas kematian ibu dia tu, Charlie telah berhenti sekolah dan dia menjadi seorang tentera. Tapi tak lama lepas tu, Charlie digugurkan dari angkatan tentera disebabkan oleh kesihatan mental dia yang tak berapa stabil. Lepas pada tu, Charlie meneruskan pelajaran ke nursing school dan dia menamatkan pelajaran pada usia 26 tahun. Lepas habis belajar, mulalah karier Charlie sebagai seorang jururawat di unit kecemasan di Hospital St. Barnabas di New Jersey. Masa Charlie bekerja dekat Hospital St. Barnabas ni, dia dah mula bunuh pesakit. Cara Charlie membunuh pesakit dekat situ ialah dengan menyuntik ubat ke dalam beg IV dengan dos yang sangat tinggi sampailah pesakit tu mati keracunan. Selalunya Charlie akan target pasien yang dah berumur. Kata Charlie, alasan dia buat macam tu ialah sebab dia tak sanggup nak tengok pasien tu sakit lama-lama. Jadi bagi dia rasa lagi baik dia tamatkan riwayat pesakit ni daripada dia orang terus menderita. Tapi yang tak masuk akal tu, ada ramai juga pesakit yang terkorban kat tangan Charlie ni sebenarnya taklah sakit teruk mana pun. Yelah, kadang-kadang orang yang dah berumur ni, walaupun dia ada penyakit kronik macam kencing manis atau sakit jantung dan sebagainya, orang tu masih boleh hidup dengan normal selagi penyakit tu dikawal dengan baik kan. Tapi Charlie ni dia pergi pandai-pandai buat keputusan siapa yang patut hidup dan siapa yang patut mati. Ada beberapa jenis ubat yang selalu digunakan oleh Charlie untuk meracun pasien dia ni. Antaranya ialah digoxin, epinephrine dan vecuronium. Digoxin ni ialah sejenis ubat yang digunakan untuk menstabilkan tekanan jantung. Tapi dalam kuantiti yang berlebihan, digoxin ni akan membuatkan denyutan jantung tu jadi semakin perlahan sampailah jantung tu terhenti. Vecuronium pula akan menyebabkan seluruh badan menjadi lumpuh, sampaikan pesakit tu tak boleh nak kelip mata pun. Dan mangsa tu akan rasa kesakitan yang amat sangat di seluruh badan sampailah dia meninggal dunia. Nas tak boleh bayang siksa dia macam mana. Jadi, Hospital St. Barnabas ni tak sedar ke perbuatan keji Charlie tu? Mula-mula tu tak ada siapa yang perasan. Sebabnya di hospital kematian berlaku setiap hari. Tapi satu hari ada seorang nurse ni, dia terjumpa beberapa beg IV yang telah disorokkan dan beg IV ni semua ada kesan macam dah disuntik dengan jarum. Nurse ni pun terus melaporkan hal ni pada pihak pengurusan hospital. Lepas pihak pengurusan buat siasatan sendiri, diorang dapat tahu yang ni semua kerja Charlie. Charlie yang dah mencemar semua beg IV ni dengan ubatan yang lain. Tapi lepas tu, pihak pengurusan hospital tu langsung tak ambil tindakan yang keras ke atas Charlie. Sebab diorang sedar masalah ni boleh berbalik pada diorang balik. Kalau cerita pasal nurse racun pasien ni tersebar, hospital ni berisiko menghadapi tuntutan saman dari keluarga pesakit. Macam yang kita tahu, kalau kes yang melibatkan nyawa orang ni, saman dia bukan sikit-sikit. Charlie pula bukannya dah bunuh seorang dua pesakit je. Dia dah bunuh ramai orang kot.
Jadi pihak hospital memilih untuk buat senyap je pasal apa yang Charlie dah buat, dan diorang cari satu alasan yang remeh untuk pecat Charlie. Hospital St. Barnabas ni siap bagi surat rujukan untuk Charlie supaya nanti dia senang nak minta kerja dekat hospital lain. Bagi diorang nak Charlie cepat-cepat tinggalkan hospital tu, diorang nak tutup cerita dan biar Charlie ni jadi masalah orang lain pula. Lebih kurang sebulan selepas tu, Charlie diterima bekerja di Hospital Warren yang terletak di Pennsylvania. Dekat hospital ni, Charlie telah membunuh sekurang-kurangnya 3 orang pesakit dengan menggunakan cara yang sama macam Nas ceritakan tadi. Charlie bekerja di Hospital Warren sampai tahun 1994. Lepas Charlie dibuang dari Hospital Warren, dia bekerja pula kat Hospital Hunterdon di New Jersey dari tahun 1994 sampailah 1997. Macam itulah kerja Charlie ni, dari satu hospital ke satu hospital. Setiap kali dia kantoi, setiap kali itulah pihak hospital nak cepat-cepat tutup cerita dan Charlie akan dipaksa untuk berhenti kerja. Tapi kerja sebagai nurse ni memang sentiasa ada demand. Jadi tak susah untuk Charlie nak dapatkan kerja dekat hospital baru. Pada bulan September tahun 2002, Charlie telah diterima bekerja di Hospital Somerset di bahagian ICU. Hospital ni ialah lokasi terakhir tempat Charlie bekerja sebelum dia kena tangkap. Beberapa bulan selepas Charlie mula bekerja di Hospital Somerset, pihak atasan hospital ni dah mula sedar yang Charlie ni bertanggungjawab atas kematian beberapa pesakit kat hospital tu. Masa ni pun Charlie dah membunuh sekurang-kurangnya 5 orang pesakit dekat Hospital Somerset ni. Masa ni, pada tahun 2002 ni, Hospital Somerset adalah antara hospital yang terawal yang menggunakan sistem berkomputer untuk merekod keluar masuk bekalan ubat. Jadi staf kat hospital tu akan ada login ID sendiri dan diorang kena guna ID ni setiap kali diorang nak akses bekalan ubat. Dari rekod ni lah, pihak hospital ni perasan yang Charlie ni, dia selalu sangat pergi keluarkan ubat yang dia tak sepatutnya bagi pada pesakit bawah jagaan dia. Dan dia akan keluarkan ubat-ubat ni dalam kuantiti yang banyak. Tapi malangnya, sama juga macam sebelum-sebelum ni, bila pihak hospital dah perasan yang Charlie ni bermasalah, diorang just buat senyap je. Hospital tu tak berani nak buat laporan polis. Tapi dalam senyap-senyap tu, ada satu kematian pesakit yang mencurigakan yang memaksa pihak Hospital Somerset buat juga laporan polis. Pada bulan Oktober 2003, ada seorang pesakit yang berusia lewat 70-an yang telah meninggal secara tiba-tiba. Paras gula dalam darah pesakit ni turun mendadak, sedangkan pesakit ni tak ada sejarah sakit hypoglycemia ataupun diabetes jenis 1. Selepas membuat siasatan, pihak hospital mendapati yang pesakit ni meninggal selepas dia diberi suntikan insulin dalam kuantiti yang banyak. Suntikan insulin yang berlebihan ni lah yang telah membuatkan paras gula dia turun sampailah dia meninggal dunia. Itu pun, pihak Hospital Somerset ni berusaha sedaya upaya nak bagi nampak macam kematian pesakit ni adalah satu kematian yang semula jadi dan bukanlah berpunca dari kecuaian mana-mana staf hospital. Hospital melengah-lengahkan untuk melaporkan kematian tak wajar pesakit ni pada pihak polis. Selain tu, pihak hospital juga sengaja bagi laporan perubatan yang tak lengkap pasal pesakit ni pada pihak siasatan polis. Tujuan Hospital Somerset buat semua ni ialah dengan harapan yang pihak polis akan terima je siasatan dalaman yang diorang dah buat sebelum ni. Anggap je yang pesakit ni meninggal secara semula jadi dan tutup kes cepat-cepat. Tapi nasib baiklah detektif yang menyiasat kes kematian ni tak lepas tangan macam tu je. Detektif ni dapat rasakan yang pihak Hospital Somerset cuba menyembunyikan sesuatu pasal kematian pesakit tu tadi. Jadi, mereka mulakan siasatan dengan meneliti latar belakang ke semua staf yang bertugas di ward ICU Hospital Somerset. Masa ni, nama Charlie jadi menonjol sangat. Sebabnya, detektif tu tengok Charlie ni dah banyak kali sangat tukar tempat kerja. Dalam tempoh 16 tahun dia bekerja sebagai seorang jururawat, Charlie ni dah berpindah hospital sebanyak 9 kali. Bila detektif ni telefon hospital-hospital lama tempat Charlie bekerja ni, hospital tu semua langsung tak nak bagi apa-apa info pasal Charlie ni. Selain tu, satu lagi hal yang buat nama Charlie ni menonjol ialah sebab sebelum ni dia pernah ada rekod polis. Charlie ni, dia pernah ada kes pecah masuk ke rumah bekas rakan sekerja dia. Tapi sebab kolik dia tu tarik balik laporan polis tu, jadi Charlie pun tak ditahan. Lepas tengok semua benda ni lah, detektif tu mula fokus pada Charlie. Pada masa yang sama, beberapa orang staf yang bekerja dekat ICU Hospital Somerset ni pun dah mula sedar dah yang ada yang tak kena dengan Charlie ni. Diorang mula perasan yang Charlie ni selalu ambil masa yang lama untuk baca fail-fail pesakit, walaupun pesakit tu bukan bawah jagaan dia pun.
Buat apa dia nak baca fail patient orang lain kan? Diorang juga perasan yang bila shift yang ada Charlie je, jumlah patient yang meninggal jadi ramai daripada biasa. Selepas seorang lagi pesakit yang bernama Florian Gall meninggal dunia sebab keracunan digoxin, ada seorang jururawat yang bernama Amy Lauren mula memerhatikan gerak-geri Charlie secara diam-diam. Amy pergi tengok rekod di bilik stor ubat dan di sini Amy mendapati Charlie ialah satu-satunya nurse yang dah ambil ubat digoxin dalam dos yang tinggi tak lama sebelum kematian Florian. Masa ni Amy dah mula syak yang selama ni Charlie dah membunuh ramai pasien dekat ICU tu. Amy buat keputusan yang dia kena tolong pihak polis buat siasatan walaupun dia tahu dia berisiko untuk kehilangan pekerjaan dia. Amy membantu pihak polis dengan cara dia menyeluduk keluar rekod perubatan pesakit-pesakit yang telah meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Dan Amy pergi bagi semua rekod perubatan ni pada detektif yang menyiasat kes ni. Selain tu, Amy juga pergi seluduk keluar rekod setiap kali Charlie tu pergi akses bilik stor ubat. Lepas detektif tu buat penelitian, dia tengok semua rekod yang Amy dah seluduk keluar ni, dia boleh nampak dengan jelas sangat yang Charlie ni dah bertanggungjawab atas kematian ramai sangat pasien dekat hospital Somerset. Pada masa yang sama, Amy tengah bekerjasama dengan pihak polis ni, pihak hospital Somerset tu sendiri kan dah sedar yang Charlie ni dah racun ramai pasien diorang. Jadi pengurusan hospital Somerset ni nak buat benda yang sama macam hospital yang sebelum-sebelum ni dah buat. Diorang cari satu alasan yang remeh dan diorang gunakan alasan tu untuk pecat Charlie pada 31 Oktober tahun 2003. Masa ni pihak polis tahu yang diorang kena bertindak dengan lebih cepat. Diorang kena pastikan yang Charlie tertangkap sebelum dia mula bekerja dekat hospital yang baru. Tapi bukti-bukti yang diorang ada pada masa tu masih belum cukup untuk menangkap Charlie. Jadi sekali lagi dengan bantuan Amy, polis cuba nak dapatkan pengakuan dari mulut Charlie sendiri. Sebenarnya sebelum berlaku kes ni, Amy dengan Charlie ni kawan baik tau. Diorang ni rakan sekerja yang orang kata ngam lah. Amy memang suka kerja dengan Charlie sebab dia kata Charlie ni ringan tulang dan dia tak berkira bab kerja. Jadi secara tak langsung, Charlie ni pun ada rasa percaya pada Amy. Dan Amy cuba nak guna kepercayaan ni lah untuk pujuk Charlie supaya dia mengaku perbuatan dia. Pada 12 Disember tahun 2003, Amy ni pun ajaklah Charlie untuk pergi keluar makan sama-sama. Diorang berjanji nak jumpa dekat satu restoran. Masa ni Amy dah pakai alat perakam suara yang dia sembunyikan dalam baju dia. Bila Amy jumpa Charlie, dia pun terus terang bagi tahu dekat Charlie yang dia tahu apa yang Charlie dah buat selama ni. Charlie pula langsung tak menafikan apa yang Amy baru cakap dekat dia tu. Charlie cuma cakap, kalau aku kena tangkap, aku akan lawan berhabis-habisan. Ayat yang Charlie cakap tu dah cukup untuk polis ambil sebagai satu bentuk pengakuan. Dan polis terus menangkap Charlie dekat restoran tu juga. Charlie dihukum penjara sampailah ke tahun 2388. Good luck lah Charlie. Itulah yang selayaknya untuk dia. Sekarang ni, kerja Charlie setiap hari dekat penjara tu, dia kena baca satu demi satu fail bekas pesakit dia di semua hospital yang dia pernah bekerja dan dia kena kenal pasti nama-nama mangsa dia. Setakat ni yang dah confirm macam Nas cakap tadilah 29 orang. Tapi pihak detektif pula percaya yang Charlie ni mungkin dah bunuh sampai 400 orang sepanjang 16 tahun dia bekerja sebagai jururawat tu. Charles Cullen ialah seorang manusia yang tak layak jadi jururawat. Bagi dia, nyawa manusia ni macam tak ada nilai pun. Well, dia takkan dibebaskan lagi dari penjara. So, let me know your thoughts. Be safe, be kind dan terima kasih pada akak-akak nurse kat luar sana. I'll see you in my next video. Bye.